Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat dan peluang di mana pada kali ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk meneruskan perbincangan dalam kitab Riyadhus Salihin, di mana kita sampai pada bab yang ke-49. Dalam bab yang ke-49 ini kita dibicarakan tentang tajuk Babu Ijra'i Ahkamin Nas. Bab di mana kita telah diajar supaya melaksanakan hukuman ataupun kita menjatuhkan hukum kepada manusia ala zahir, di atas perkara yang zahir sahaja, yang jelas-jelas pada mereka tersebut. Wasairuhum ilallahi ta'ala, manakala yang tersembunyi itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara dalam hidup kita ni, bila kita tengok orang tersebut, lalu kita nak letakkan hukum halal, haram, harus dan sebagainya, ataupun kita nak sebut syubhah dan seumpamanya apa yang berlaku pada seorang itu berdasar pada zahir. Islam diajar demikian. Manakala ada orang kata niat dia tu kita serah pada Allah. Itu cara dalam Islam diajar demikian. Niat ni kerana benda yang tak nampak. Wasairuhum, segala benda yang tersembunyi tersebut. Wasairihim, segala benda. Wasarairihim, segala benda-benda yang tersembunyi itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni cara Islam diajar demikian, supaya kita ni tidak menimbulkan pertikaian terhadap perkara yang dalaman itu. Tetapi Islam diajar supaya kamu, bila kamu tengok satu perkara, kamu ambillah hukum-hukum itu berdasar pada yang zahir yang dilakukan ini. Ayat sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tabu, kalau sekiranya mereka ni bertaubat, wa aqamus salah, dan mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, dan kamu menunaikan zakat, faqallu sabilahum, maka bebaskanlah jalannya, yakni merdekakanlah menurut kemahuan hatinya. Itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala ajar demikian. Kalau kita tengok seorang tersebut fa in tabu wa aqamus salah, orang tu dia nampak zahir dia bertaubat, kemudian dia mendirikan sembahyang, wa atuz zakah, dan dia menunaikan zakat, melaksanakan tanggungjawab. Dua benda ni, hubungan dia dengan Allah pun jaga, hubungan dia dengan manusia pun dia jaga. Fakhallu sabilahum, maka kamu rungkaikanlah, maknanya kamu bukalah, lepaskanlah dia. Jangan kamu nak jatuhkan hukuman ke atas dia lagi, kerana nampak dah jelas orang ni orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajar demikian dalam urusan apa sajalah pada kita ni. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang kita ni timbul kecurigaan di kalangan kita. Senang kita nak jadi curiga di kalangan kita. Curiga, prasangka ni di antara perkara yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita ni dalam rumah tangga kita curiga di antara pasangan hidup. Ni jalan-jalan syaitan masuk. Suami curiga terhadap isteri, isteri curiga terhadap suami. Kemudian curiga ni benda yang membahayakan. Islam diajar dalam hidup kita ni jangan biarkan kecurigaan itu menguasai diri kita. Tetapi kita diajar supaya dalam hidup kita ni letak pada zahir dia. Nampak dia dah sembahyang, dia nampak dia dah tunaikan zakat, tunaikan tanggungjawab dia kepada Allah. Fa in tabu, kalau dia bertaubat pada Allah, wa aqamus salah wa atuz zakah, dia mendirikan sembahyang, faqallu sabilahum, maknanya kamu dah nak ungkit-ungkit yang lepas-lepas tersebut. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala sebut faqallu sabilahum, bebaskan dia, jangan ikatkan lagi. Di kalangan kita demikian. Ini biasa kan dalam rumah tangga, biasanya jadi demikian. Kadang-kadang adalah kesilapan yang dibuat oleh pasangan masing-masing. Dalam hidup kita ni ada kesilapan yang terjadi pada diri kita ni,
lalu kitanya terikat-ikat dengan keadaan itu, dibayangi suasana yang demikian. Sedangkan dia dah bertaubat, dia dah kembali pada Allah, dia dah dalam keadaan yang betul-betul dah dia nak balik kepada kebaikan dalam hidup dia. Lalu Islam ajar apa dia? Fakhallu sabilahum. Ni ingat, di kalangan ada yang telefon pada saya, dia tanya, ustaz, nak buat macam mana ustaz? Nak suruh kita ni tak ingat lagi dah segala cerita-cerita yang lepas yang terjadi. Di antaranya baca ayat ni, surah Taubah ayat yang kelima. Tuan-tuan baca, fa in tabu wa aqamus salah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Fakhallu sabilahum ni untuk kita nak menghapuskan segala bayangan lama. Cerita-cerita lama tersebut, kita minta supaya Allah tolonglah hapuskan cerita-cerita benda-benda yang lepas-lepas dalam hidup aku ni, supaya tak timbul lagi dalam jiwa aku ni perasaan-perasaan yang tak baik, perasaan-perasaan yang tak elok dalam kehidupan aku ni, kesan daripada yang namakan dengan hidup kita ni terbayang-bayang dengan keadaan yang sebelum daripada ni. Ni kita kena jaga pada diri kita ni. Satu, dalam surah At-Taubah, daripada wa an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Rasulullah, daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah redha pada mereka berdua, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nas, aku diarahkan oleh Allah supaya memerangi manusia sehingga bila, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga keluar daripada bibir mereka ni penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah. Ini cara dalam hidup sebagai seorang mukmin ya. Diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diarahkan oleh Allah untuk perang mana-mana manusia yang degil-degil ni ataupun manusia ni, sehingga bila, hatta alla yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mulut-mulut mereka menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu cara demikian. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Masuk perang ni, perang apa dia? Ada orang kata, oh ganah sangat Islam. Kalau berdasar pada hadis ni, ganahlah Islam. Kena perang orang yang tak menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ulama-ulama bincang, ulama-ulama dia sebut bahawa memerangi di sini maksudnya ialah di mana umat Islam diajar supaya memerangi kejahilan. Manusia yang jahil, manusia yang tak beriman, manusia yang dalam keadaan yang tak tahu, tak faham terhadap kerja-kerja Islam dan sebagainya. Kitanya sebagai orang yang faham tentang agama ni, diajar supaya apa dia? Sebut dan sebut, ulang dan ulang, bagi tahu dan bagi tahu. Sentiasa kita ni jelas dan jelaskan. Bila kita jelaskan, sehingga sampai bila? La ilaha illallah. Sehingga orang ni sanggup menjadi saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Terangkan pada orang. Kena bagi tahu tentang Islam ni. Islam ni bagaimana? Memerangi kejahilan. Bahasa yang mudah pada diri kita ni. Perang kejahilan manusia tu. Sampai bila? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sehingga zahir dia ternampak. Zahir dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama. Yang kedua, yang wa yuqimus salah, dan dia mendirikan sembahyang. Memerangi orang yang tak meninggalkan salat. Ni dia ajar demikian. Maksudnya kitanya terang pada orang, wajib untuk solat, jangan tak solat. Semua mesti berperanan di kalangan kita. Dalam rumah tangga, peranan rumah tangga. Dalam masyarakat, kena terangkan pada masyarakat bagaimana wajibnya kefarduan solat. Surau masjid kena ambil peranan dalam masyarakat ini. Macam contoh surau masjid sekarang ni, dalam keadaan yang orang ada lagi yang tak boleh nak pergi ke surau, ke masjid dan sebagainya. Tapi kena terangkan pada masyarakat, solat wajib untuk dilakukan, dilaksanakan. Jangan pula bila berada dalam suasana PKP dan sebagainya, sampai solat orang kita pun tinggal juga. Jangan demikian. Peranan siapa tu? Peranan surau masjid. Naikkan banner besar-besar dalam kawasan masjid kalian, dalam kawasan surau kalian, dalam kawasan taman. Maklumkan tentang kewajipan untuk solat, kewajipan untuk mendirikan solat walaupun di rumah masing-masing. Ni peranan lah, mesti dimainkan di kalangan kita. Jangan kita jadi pasif. Masjid dan surau, sayangnya bila
berlaku tempoh PKP baru-baru ni. Jadi pasif, surau dan masjid. Silap di kalangan kita, sepatutnya kreatif lah. Kreatif untuk gunakan sumbangan-sumbangan orang ramai itu untuk print dengan banner-banner, kemudian maklumkan dalam masyarakat sebenarnya, kumpul data-data dalam masyarakat, kemudian maklum belas. Tiap kali mana masuk waktu solat, belas maklumkan waktu sembahyang, kefarduan sembahyang. Maknanya di kalangan keluarga masing-masing, di kalangan masyarakat masing-masing. Kalau semua di kalangan kita ni aktif dan kreatif, di kalangan masyarakat kita, seorang masjid kita ni, kita akan dapati qaryah kita ni qaryah yang mendirikan solat, yang menjaga solat. Dia panggil demikian. Lepas pada tempoh PKP ni, buka balik surau masjid. Orang berduyun-duyun datang. Kenapa? Kerana ambil beratnya pihak masjid dan surau terhadap masyarakat yang berada di sekitar mereka ini sendiri. Ni kadang-kadang kita sayang. Saya tengok surau masjid kita ni, bila kena PKP, kadang-kadang bersemak je. Ada setengah-setengah masjid tu bersemak. Punca apa dia? Punca kita tak kreatif. Patutnya kita lebih kreatif lah. Bila kita tak boleh nak datangkan masyarakat. Jadi kita hadirkan masyarakat dalam maya, di alam maya. Macam mana nak hadirkan masyarakat di alam maya? Datakan mereka. Ambil maklumat mereka ni sendiri. Di setiap masjid ambil maklumat masyarakat. Dalam kawasan mereka ambil nombor telefon, kemudian boleh berhubung melalui sistem online dan sebagainya. Semua tu dipanggil kekuatan yang patut kita lakukan di kalangan kita. Tapi sayangnya kita ni, bila berlaku PKP tutup, masjid tutup semua. Sampai peringkat hari Jumaat pun, bila tak boleh solat Jumaat, maka tak ada. Sepatutnya hantarlah tag bagi maklumat. Khutbah hari ni sepatutnya begini. Tapi tak sampai pada masyarakat. Tak ada. Orang pun tak hadir. Jadi, kitanya tak kreatif. Dipanggil dalam keadaan suasana demikian. Wa yu'tuz zakah. Dan yang kedua, yang ketiga, tengok orang dah menunaikan zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila mereka dah mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka boleh buat perkara yang demikian, asamu minni dima'ahum, maka selamatlah mereka daripada aku ni darah-darah mereka. Maksudnya mereka ni tidak akan dibunuh. Kerana yang zahir tu mereka dah buat. Wa amwalahum, harta benda mereka terjaga. Bila mereka telah jaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Di mana Islam berhak untuk mengambil harta orang yang kaya sampai dia tak keluarkan zakat, boleh diambil harta dia tersebut. Ataupun orang yang mencuri, dia ambil kadar dia mencuri tadi, maka boleh dirampas oleh pemerintah Islam dan sebagainya. Ini illa bihaqqil Islam, dengan hak Islam yang sepatutnya ada di kalangan mereka ni. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, manakala hisabuhum, manakala yang tersembunyi itu kita serah pada Allah. Maknanya segala apa yang perhitungan itu, hisab mereka itu kita serah pada Allah di akhirat nanti. Itu cara demikian dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Maknanya kita berhukum dengan hukum yang zahir mereka. Mereka semayang, mereka keluar zakat, kemudian mereka mengucap 2 kalimah syahadah. Di dalam Islam ni dah zahir itu nampak dah mereka betul Islam dah, cukup dah dengan yang tersebut. Ada pun yang zahir yang dipanggil batin mereka tersebut, apa yang terkandung dalam jiwa mereka jadi perangai, kalau mereka buat tersebut dalam perangai mereka tu, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kecuali mereka zahirkan yang batin sama, mereka tunjuk kebencian terhadap Islam, kata-kata mereka, tingkah laku mereka, yang ni yang disebut dengan perangai yang mereka tunjukkan itu, yang ni menunjukkan mereka ni lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam dalam kes masyarakat kita kan, yang apa dia, orang-orang yang LGBT, puak-puak LGBT ni sendiri. Waktu mana mereka tersebut, mereka sembunyikan LGBT mereka buat di kalangan dalam rumah masing-masing, tak terlibat dengan orang lain dan sebagainya, itu mereka kita serah pada Allah. Itu dia panggil demikian. Tapi bila mereka dah berada dalam khalayak, mereka dah tunjuk di peringkat khalayak, di waktu ini kita kata yang ni kita kena berhukum dengan hukum zahir. Itu cara puak-puak LGBT. Nak faham kan pada puak-puak LGBT. Puak-puak LGBT ni
Kalau dia nak LGBT, dia seorang-seorang dalam rumah, maksudnya dia seorang-seorang je. Puak-puak dia tu, dia sembunyikan dia dalam keadaan dia tersembunyi. Itu soal dia, terserah pada Allah. Bukan kita kata boleh, tak, tapi dia sembunyikan keadaan perangai dia tu. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sekiranya mereka telah menzahirkan, tunjuk dalam Instagram pun tunjuk, pakai bikini, baju bikini tergedik-gedik dalam tersebut. Kemudian tunjuk pada orang ramai. Orang pula tengok lebih kurang 1 juta lebih. Yang tengok perangai yang dihodoh tersebut, yang ditunjuk tersebut. Di waktu ini kamu dah buat perangai dah. Kamu dah tunjuk di khalayak dipanggil. Yang ni perlu dikutuk dan perlu dilaknat orang yang jenis demikian. Perlu disebut bahawa laknat Allah lah ke atas perangai yang seburuk, yang sekeji ini. Kerana apa dia? Berhukum dengan hukum zahir. Tak malu pula tu puak-puak ni. Tak rasa tak malu dalam hidup dia. Dia lawan perintah Allah, dia tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya puak-puak macam ni, kita jangan ada seorang pun follow. Saya nak pesan ni, saya nak sebut. Jangan ada di kalangan kita yang dengar kuliah ni follow ataupun kita jadi follower pada Instagram ataupun Facebook orang-orang yang sebegini. Twitter dia dan sebagainya. Wajib untuk unfollow. Wajib untuk kita ni apa dia? Kita jangan subscribe. Dosa hukum dia. Dosa besar dalam hidup kita kalau kita memberi sokongan pada orang-orang yang sebegini. Jangan kita semudah-mudah untuk kita ni nak follow orang tu, nak follow orang ni. Tiba-tiba dia bawa kita ke neraka Allah. Tak ada manfaat langsung dalam hidup kita. Ni kena pesan pada semua orang. Di kalangan masyarakat kita, jangan biarkan orang-orang yang sebegini ni hidup dalam masyarakat. Maksudnya hidup ni berkembang. Berkembang perangai dia tu. Orang sebegini, satu je tanggungjawab yang perlu kita buat pada mereka. Taubat pada Allah. Balik pada Allah. Kita sebut, lagi mana kamu tak taubat, selagi itulah kita akan kutuk dia. Kita akan caci maki dia. Caci, maksudnya apa dia? Dilaknat oleh para malaikat Allah. Dilaknat. Kenapa? Kerana orang yang sebegini ni, dia dalam keadaan yang dianya telah mengundang murka Allah dalam kehidupan masyarakat kita. Ni kena ingat pada diri kitanya. Jangan biarkan, jangan follow, jangan like posting-posting yang mereka lakukan. Jangan ada di kalangan kita ni, di kalangan kita view apa yang telah ditunjukkan oleh mereka. Semua benda tu mendatangkan dosa. Mendatangkan dosa. Tolong bagi tahu pada di kalangan setiap masyarakat kita terhadap apa yang mereka lakukan ini membuahkan yang disebut dengan dosa-dosa yang menghasilkan natijah ke neraka dalam hidup kita. Wa an Abi Abdillah Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah Ta'ala. Saya mendengar daripada Rasulullah bersabda, daripada Abu Abdillah, iaitu Tariq bin Ashyam radhiyallahu anhu. Jarang kita dengar nama sahabat ni. Tapi sahabat ni dia sebut, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari dengan sesuatu yang disembah selain daripada Allah, maknanya dia tidak buat benda yang tidak disembah, yang sembahan selain pada Allah. Dia tak lakukan perkara demikian dalam hidup dia, maka haramlah harta benda dia. Maka haramlah, maksudnya selamatlah harta benda dia, wadamuhu dan juga darah dia, wahisabuhu dan segala keturunan dia, harta benda dia dan hisab dia tu adalah Allah Ta'ala, dan perhitungan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya terjagalah orang tersebut. Siapa-siapa yang dia boleh sebut la ilaha illallah dan dia ni tak percaya terhadap yang disebut dengan selain daripada la ilaha illallah, tak percaya dengan nasionalis, tak percaya dengan sekularis, tak percaya dengan ism yang ada ni, yang dilakukan oleh di kalangan masyarakat kita ni, dia tak yakin dengan perkara demikian. Dan orang yang jenis demikian, dianya wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu, diharamkan darah dia, diharamkan, maksudnya jangan kamu bunuh dia, jangan kamu khianat pada dia, jangan, wadamuhu harta benda dia dan juga darah dia, wa hisabuhu ala Allah Ta'ala, manakala
perhitungan kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat orang yang jadi demikian. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Abi Mu'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar faqtatalna fadaraba ihda yadayhi bis-sayf faqata'aha thumma ladha minni bishajaratin faqala aslamtu lillah aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha faqala la taqtuluhu faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadayhi thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha faqala la taqtulhu fa in qataltuhu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtuluhu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqul kalimatul lati qal muttafaqun alaih. Daripada Abu Ma'bad iaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu kata dia, saya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kamu ya Rasulullah? Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, pandangan kamu jika saya bertemu dengan seorang daripada golongan kaum kafir, kemudian kita perang, lalu di kalangan kami ni fadaraba ihda yadai bisayf, lalu salah seorang di kalangan kami berjaya untuk mencantas salah satu tangan dia dan jatuh pedang dia dan terus terputus tangan dia ya Rasulullah. Salah seorang di kalangan kami berjaya lepas tersebut. Kemudian bila selanjutnya dia bersembunyi daripada kami di sebalik sebuah pohon nak selamatkan diri, dia lari ya Rasulullah. Tangan dia putus dah, dia lari berada di bawah pokok. Lalu bila dia dekat dengan kami kejar dia, fadaraba ihda yaday bisayf faqata'a thumma ladha minni bisyajaratin faqala aslamtu lillah. Lalu bila kami nak bunuh dia ya Rasulullah, tiba-tiba mulut dia sebut, saya masuk agama Allah, saya masuk Islam. Dia dalam keadaan terdesak begitu, aslamtu lillah, dia sebut saya masuk Islam lah kerana Allah, dia sebut demikian. Aqtulahu ya Rasulullah ba'da an qalaha, perlukah saya bunuh juga dia ya Rasulullah setelah mana dia mengucap kalimah tadi ya Rasulullah? Miqdad ni tanya Rasulullah, kami perang, tiba-tiba ada seorang tu, kami pancung tangan dia, lengan dia, tiba-tiba dah pancung tu dia lari, sempat dia lari dia menyorok belakang pokok. Kemudian dia berada di belakang pokok tersebut, tiba-tiba dalam keadaan dia menyorok di belakang pokok tu, mulut dia kata apa dia? Saya dalam keadaan yang saya ni sendirinya telah masuk Islam lah, dia sebut demikian. Perlu tak kami bunuh dia ya Rasulullah? Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, la taqtuluhu, jangan kamu bunuh dia, jangan bunuh. Rasulullah sebut demikian. Faqultu ya Rasulullah qata'a ihda yadai, lalu kami tanya balik Rasulullah, ya Rasulullah, dia terdesak dah Rasulullah, tangan dia terputus. Kemudian dia mengucapkan kalimah summa qala dhalika ba'da ma qata'aha, dia sebut tu dalam keadaan tangan dia dah terputus dah Rasulullah. Sahabat ni sebut demikian, dia terdesak dah tu Rasulullah. Faqala la taqtuluhu, Rasulullah sebut kali yang kedua, jangan bunuh dia. Dan dia sebut dia masuk Islam dah. Fa in qataltuhu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan kamu bunuh, kerana jikalau kamu membunuh dia, maka ia akan berada pada tempat kamu sebelum kamu membunuhnya, dan sesungguhnya engkau adalah di tempatnya sebelum ia mengucap kata-kata yang diucapkan itu. Rasulullah kata, wa innaka bimanzalati qabla an yaqulu kalimatahu allati qal, muttafaqun alaih. Cuba tukar, Rasulullah sebut, tukar. Waktu mana kamu tukar keadaan diri, cuba kamu duduk di tempat dia. Dia terdesak dah, tapi dia nak masuk Islam. Dia dah masuk Islam dalam keadaan bukan dia. Kita tak tahu hati dia tu macam mana. Cuba kamu tukar, diri kamu berada tempat dia dan dia berada tempat kamu. Macam mana keadaan pada diri kamu? Kamu rasa bagaimana keadaan bila sampai tahap yang sedemikian rupa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Maknanya dua kali Rasulullah kata, jangan bunuh.
Rasulullah sebut demikian. Jangan bunuh. Kalau kamu bunuh, maknanya apa dia? Kamu ni tak ada perasaan. Kamu kamu tak letak yang tanggungjawab ini. Siapa yang perlu jaga? Allah. Yang kita kena serah pada Allah. Balik kepada Allah. Suasana yang berlaku dalam keadaan demikian. Kan ramai kan kita tengok orang kita kan. Bila berubah je kerajaan, berubah. Lompat parti terus di kalangan kita. Ada yang jenis demikian. Hati dia berbolak-balik. Ada orang yang jenis demikian. Sampai peringkat bila dia lompat mati tu, dia tak fikir dah tanggungjawab dalam hidup dia. Tapi ada orang yang dia sedar sungguh. Terserah pada Allah lah. Keadaan orang yang macam tu. Dia panggil demikian. Sebab tu saya pernah sebut benda demikian. Lompat mati daripada yang baik kepada yang buruk, itu haram hukum dia. Dosa. Tapi, bila yang daripada yang buruk, berubah kepada yang baik, itu dibenarkan dalam syarak. Itu perubahan yang diterima dalam syarak, yang perlu kita fahami dalam hidup kita. Lompat daripada Islam kepada parti yang tidak Islam, kepada parti yang perangai yang bukan Islam, ni berdosa. Dosa semua. Ni, segala makanan yang dimakan tu, segala apa yang dilakukan, segala gaji dia, haram hukum dia. Dia panggil demikian. Manakala yang berubah daripada yang buruk kepada yang baik, perubahan daripada parti sekularis kepada parti Islam, berubah kepada yang baik. Yang ni kita sebut dia taubat pada Allah. Yang ni disuruh dan diajar dalam Islam. Dipanggil demikian. Kena faham, bukan konsep yang kita di kalangan kita kata, tu U-turn, bukan U-turn. Yang ni dipanggil taubat. Taubat dibenarkan dalam syarak. Islam suruh kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita dan membawa segala pengaruh-pengaruh yang ada kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara dalam hidup kita ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis yang seterusnya ini. Di hadis yang cerita tentang hukum yang zahir ini sendiri. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq. Wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin.